charger yang sampai macam ni. Sudah. Macam mana aku nak cas ni? Bateri pun pelik, charger pun pelik. Okey. Jadi hari ni saya akan menjawab persoalan anda macam mana kita nak guna balance charger. Jadi contohnya saya ada bateri 850. Kita nak cas bateri ni 850 mAh. Okey, jadi macam mana kita nak cas? Sekejap saya tunjuk cara nak setting. Okey, seterusnya kita tengok kita punya connector ni jenis apa. Ada macam-macam jenis connector, tapi hari ni saya XT60. XT60. Jadi selalunya kita akan dapat macam ni. Dan saya punya ni memang betul lah XT60 punya, female dengan male. Jadi saya akan terus connect. Kita connect, tapi hati-hati sebelum connect pastikan yang ni dah connect kepada yang betul. Warna hitam kemudian negatif, merah sentiasa positif. So pastikan betul, double check balik. Double check balik. Kalau silap boleh terbakar. Okey. Seterusnya kita connect lah. Connect. Dan yang kedua, untuk balance charger ni kita dia ada satu lagi dekat sini. Jadi untuk bateri macam ni, yang ni contohnya ni bateri 4S. Kita cari kat tepi ni tempat yang nak cucuk 4S ni. Okey. Jadi kita boleh tengok lah mana yang sesuai dengan 4S. Kita cucuk dia. Okey. Jadi dia akan detect lah. Okey, ni untuk single battery nah. Ada macam-macam lagi connection. Bateri macam ni parallel charger. Kita boleh, nanti saya buat video lain lah untuk parallel charger. Okey, contohnya hari ni kita nak cas sebiji bateri ni lah. Kita masuk dulu. Kita boleh pilih macam-macam jenis bateri ni. ICD, PB, apa ni, setting dia. Okey, yang ni saya punya LiPo no. Ni jenis LiPo, jadi saya pilih LiPo. Sekarang ni kita boleh pilih balance charger ke, charge ke, fast charge ke, storage. Okey, mari saya cerita satu-satu no. Balance charger ni lah yang terbaik. Kalau kita ada masa sebelum kita nak main ni, kita guna balance charger. Yang ni adalah charge yang terbaik untuk nak jaga kita punya bateri, nak bagi dia tahan lebih lama lah, balance charger. Cuma balance charger ni dia ambil masa yang lama sikit lah untuk nak cas. Jadi bukan kita nak cas betul nak keluar kan. Tak boleh. Kita kena cas awal-awal lah. Seterusnya cas. Yang ni cas biasa. Contohnya kita nak cepat. Jadi kita nak cas cepat-cepat. Dia boleh lah, boleh buat juga. Tapi kalau kita ada masa, kita buatlah balance charger. Okey, seterusnya fast charge. Yang ni contohnya kita di lapangan ke, kita sedang macam saya, hobi saya main drone. Kalau tengah main drone tu, tengah nak charge, pakai yang ni fast charge. Cuma jangan selalu sangat, sebab kita kena juga balance charge, nak bagi sel kita semua elok. Yang ni storage. Okey, contohnya kita dah charge, tengok-tengok hujan, tak boleh main ke, kita tak boleh pi, dah 2 hari dah tak pakai, kita storage balik. Kenapa kita kena storage? Sebab kita nak jaga bateri kita lah. Kalau tidak, dia kembung. Tapi kembung ni kadang-kadang tak boleh elak juga. Contohnya ni, saya dah jaga elok, masih kembung juga. Tapi tak teruk sangat lah, boleh lagi lah. Okey, seterusnya discharge. Okey, discharge ni yang ni kena tunggu video yang lain, nanti saya cerita pasal discharge nah. Tapi jangan pilih yang ni lah, jangan pilih yang discharge. Okey. Jadi hari ni kita nak balance charge. Kita guna balance charge. Kita pilih ni. Okey, jadi saya punya 850. Sebenarnya kita letak lebih pun tak apa, tak ada masalah. 850, jadi patutnya 8.5 lah kan. 8.5, tapi tak apa, kita boleh lebih. Kita kata 0.9A. Kat sini kita pilih dia punya berapa sel. Saya punya ni 4 sel, jadi saya pilih 4S. Kita tekan enter lama-lama. Lepas tu dia jadi macam tu. Kita kena tekan sekali lagi untuk enter. Okey, jadi dia akan charge lah. Okey. Okey, saya nak bagi contoh yang lain lah. Contohnya ni bateri lama saya ni bateri 3S saja. Tapi bateri ni 1500 mAh. 1500 mAh. Jadi macam mana kita nak buat? Macam biasa, kita
kita cari konektor dia. Ni XT60, jadi tak perlu converter apa-apa. Ni contohnya ni ada converter untuk bateri jenis lain lah. Bateri untuk jenis lain, macam-macam jenis converter. Yang ni untuk charge goggles punya bateri kan, macam-macam jenis bateri, macam-macam lah jenis konektor dia. Okey, jadi yang ni tak perlu apa-apa konektor, cucuk saja. Dan juga kita guna yang putih ni untuk bahagian sel dia. Dia tulis apa, balance socket. Cucuk. Okey. Mari kita tengok. Okey, lipo betul dah, balance charger betul. Sekarang ni kita nak adjust dia punya ampere ni dia. 0.9, jadi kita 1500 berapa? Jawab. Cuba kira. Kalau 1500 berapa dia punya ni? Ya, jawapan anda betul. 1.5. Kalau 1500 1.5 saja. Lebih pun tak apa, tapi tak apalah. Cukup-cukup 1.5 pun okey. Baik, jadi kita tekan macam ni. Yang ni tak boleh. Okey, contohnya ni bateri 3S. Ni nak tunjuk contoh lah. Ni bateri 3S. Kita set 4S boleh tak? Kita try, jom. Dia kata tak betul. Okey, nampak bateri ni pun intelligent juga ni. Nampak biasa-biasa, tapi charger dia pun pandai. Dia kata bukan 4S lah, tu 3S dia kata. Okey, jadi saya pergi 3S ni, saya tekan lama-lama. Dia kata betul 3S, silakan. Dia akan charge lah. Bila habis charge dia ada bunyi lah. Saya tak ingat bunyi dia macam mana, tapi anda akan tahulah. Okey, jadi nak charge ni kita kena charge tempat selamat lah. Kalau boleh jangan charge berdekatan dengan kanak-kanak dan juga binatang peliharaan, bahaya lah. Dah banyak kes yang berlaku, lipo ni meletup waktu charge. Jadi sebaik-baiknya kita charge dekat tempat yang selamat lah, dalam bekas ke apa ke. Macam saya sekarang ni, saya di luar rumah. Saya charge di luar rumah. Jadi kalau jadi apa-apa, dia jadi luar rumah lah, lebih selamat. Okey, itu saja tutorial cara nak charge guna balance charger. Okey, anda ada tahu tak cara-cara ataupun tips-tips nak charge ni, nak charge guna balance charger ni? Kalau anda ada cara, anda boleh letak dalam komen apakah cara ataupun tips-tips penggunaan untuk saya sendiri nak belajar, dan juga orang-orang lain dalam YouTube ni nak belajar. Kalau ada cara dan tips, sila komen dalam bahagian komen. Okey, itu